Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari matematik KSSM tingkatan 5, bab 3, Insurance. Kita akan membincangkan standard kandungan 3.1, risiko dan perlindungan insurans. Dan standard pembelajaran 3.1.3, menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans, termasuk deductible dan co-insurance. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 85 sehingga 89. Mari kita lihat apakah iaitu yang dimaksudkan dengan deductible. Deductible merupakan sejumlah yang ditanggung sendiri oleh pemegang polisi, di mana ia bukan perlindungan menyeluruh bagi suatu polisi insurans. Dan deductible ini dinyatakan di dalam kontrak polisi insurans. Selalunya, deductible ini berada di dalam insurans harta, perubatan dan kesihatan ataupun insurans motor. Mari kita lihat apakah deductible ini secara umumnya berdasarkan kepada contoh ini. Kita lihat di sini, polisi menyatakan jumlah deductible RM200. Jika pemegang polisi itu menanggung kerugian sebanyak RM700, ini bermaksud pemegang polisi perlu membayar sebanyak RM200 daripada jumlah kerugian tersebut, dan selebihnya iaitu RM500 akan dibayar oleh syarikat insurans. Inilah yang dimaksudkan sebagai deductible, iaitu jumlah yang perlu dibayar sendiri oleh pemegang polisi jika kerugian itu. Kita lihat contoh yang kedua. Jika kerugian yang dialami oleh pemegang polisi adalah sebanyak RM200 dan deductible-nya juga RM200, apa yang akan berlaku adalah pemegang polisi perlu membayar jumlah kerugian itu sebanyak RM200. Dan dalam masa yang sama, syarikat insurans tidak perlu membayar apa-apa pampasan kepada pemegang polisi. Ini adalah disebabkan jumlah kerugian itu bersamaan dengan deductible. Jadi syarikat insurans tidak perlu membayar apa-apa pampasan dan akan dibayar sepenuhnya oleh pemegang polisi. Seterusnya mari kita lihat contoh soalan. Soalan ini diambil daripada contoh 4, muka surat 86 buku teks. Soalannya, Puan Suhaila telah membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Suhaila telah mengalami 3 kali kemalangan. Kerugian yang dialami adalah pada bulan Mac, Julai dan Ogos masing-masing sebanyak RM2,800, RM250 dan RM400. Jadi apabila kita membaca soalan, kita akan highlightkan maklumat-maklumat yang penting di dalam soalan ini. Jadi soalannya, nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntut bagi setiap kerugian yang dialami. Jadi di sini Puan Suhaila telah berlaku 3 kali kemalangan, iaitu pada bulan Mac, Julai dan Ogos. Bagi menjawab soalan ini dengan lebih sistematik, apa kata kalau kita menggunakan teknik jadual? Jadi di sini kita ada pada bulan Mac, Julai dan Ogos, di mana bulan berlakunya kemalangan oleh Puan Suhaila. Kemudian di sini kita akan tulis kerugian yang dialami, deductible, tuntutan dan juga pampasan. Kita lihat pada bulan Mac, Julai dan Ogos, kita lihat deductible untuk insurans ini adalah sebanyak RM300. Jadi pada bulan Mac, Puan Suhaila mengalami kerugian sebanyak RM2,800. Jadi bolehkah Puan Suhaila menuntut insurans? Jadi di sini jawapannya adalah boleh, disebabkan kerugiannya melebihi deductible. Jadi berapakah nilai pampasan yang patut diterima oleh Puan Suhaila? Di sini kita akan ambil kerugian ditolak dengan deductible. Jadi jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh syarikat insurans kepada Puan Suhaila adalah sebanyak RM2,500. Seterusnya pada bulan Julai, kerugian yang dialami adalah sebanyak RM250. Jadi, bolehkah Puan Suhaila menuntut pampasan daripada syarikat insurans?
Jawapannya adalah tidak. Ini adalah disebabkan kerugian adalah kurang daripada jumlah deductible. Jadi pampasan yang perlu dibayar adalah RM0 oleh syarikat insurans. Jadi di sini pada bulan Julai, Puan Suhaila kena bayar sendiri. Puan Suhaila tidak boleh menuntut pampasan dari syarikat insurans. Seterusnya, kita lihat pada bulan Ogos, sekali lagi kemalangan oleh Puan Suhaila dan jumlah kerugiannya di sini adalah sebanyak RM400. Jadi, bolehkah Puan Suhaila menuntut pampasan daripada syarikat insurans? Jawapannya adalah boleh. Disebabkan jumlah kerugian melebihi deductible. Jadi, jumlah pampasan yang boleh dituntut adalah sebanyak RM100. Seterusnya, kita lihat contoh kita yang kedua. Soalan ini diambil dari contoh 5, muka surat 86, buku teks. Soalannya, Celin mempunyai polisi insurans perubatan dengan deductible sebanyak RM30,000, di mana had tahunannya bernilai RM300,000. Tahun pertama, dimasukkan ke hospital untuk pembedahan appendix dan kos rawatannya sebanyak RM8,000. Kemudian pada tahun berikutnya, Celin perlu melakukan pembedahan jantung, mana kos rawatannya adalah RM210,000. Soalannya, nyatakan jumlah yang perlu ditanggung oleh Celin dan jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans bagi tahun pertama dan kedua tempoh insuransnya. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita akan buat jadual juga seperti soalan kita yang pertama sudah tadi. Di sini kita ada tahun pertama dan tahun kedua. Kemudian jumlah kerugian yang dialami, kemudian deductible, tuntutan, pampasan dan juga tanggung sendiri. Kita lihat pada tahun pertama, iaitu pembedahan appendix, kerugiannya ataupun kos perubatannya adalah sebanyak RM8,000. Jadi di sini kita akan tulis deductible-nya terlebih dahulu. Jadi kita kena ingat bahawa deductible ini adalah jumlah yang perlu ditanggung sendiri. Kerugian pada tahun pertama iaitu kos rawatannya bernilai RM8,000. Maka, bolehkah Celin menuntut pampasan? Jawapannya adalah tidak. Disebabkan kerugiannya iaitu RM8,000 ini adalah kurang daripada nilai deductible. Maka, tiada pampasan yang perlu dibayar oleh syarikat insurans kepada Celin. Maka Celin perlu tanggung sendiri, iaitu sebanyak RM8,000. Seterusnya pada tahun kedua, kos rawatan untuk pembedahan jantung di sini adalah RM210,000. Jadi, bolehkah Celin membuat tuntutan insurans? Jawapannya di sini adalah boleh. Disebabkan jumlah kerugian ataupun jumlah kos rawatan melebihi nilai deductible. Jadi nilai pampasannya kita ambil kos rawatan ditolakkan dengan deductible, maka jumlah pampasan yang boleh diterima oleh Celin adalah RM180,000. Dan seterusnya, nilai tanggungan sendiri ini adalah bernilai RM30,000. Seterusnya kita lihat pula co-insurance. Apakah itu co-insurance? Co-insurance merupakan perkongsian bersama kerugian mengikut peratusan yang telah pun dipersetujui semasa menandatangani kontrak insurans, dan co-insurance ini bukan perlindungan penuh. Selalunya co-insurance ini berada di dalam insurans harta. Baiklah, ini merupakan rumus ataupun formula bagaimana untuk kita mengira jumlah insurans yang harus dibeli jika melibatkan co-insurance. Jadi jumlah insurannya adalah bersamaan dengan peratus co-insurance didarabkan dengan nilai boleh insurans harta. Jadi di sini kita ambil contoh, nilai rumah, katakan nilainya bernilai RM600,000. Kemudian insurans ini ada deductible RM2,000. Dan co-insurance di sini adalah 80-20. 80-20 ini bermaksud 80% dilindungi oleh syarikat insurans dan 20% perlu dibayar sendiri oleh pemegang polisi.
Maka jumlah insurans yang harus dibeli di sini adalah kita ambil peratus co-insurans, iaitu 80%, kita darabkan dengan RM600,000, iaitu nilai semasa rumah. Maka jawapannya adalah RM480,000. Jadi ini adalah cara untuk kita mengira jumlah insurans yang harus dibeli berdasarkan kepada peratus co-insurans. Dan seterusnya, kita lihat beberapa situasi yang ada di dalam co-insurans dan juga deductible. Situasi yang pertama, iaitu nilai yang diinsurankan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Situasinya begini, iaitu co-insurans adalah 80%, maka jumlah insurans yang harus dibeli adalah RM480,000. Jadi ini bersamaan dengan situasi yang pertama, iaitu nilai yang diinsurankan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Maka pemegang polisi akan dapat pampasannya berdasarkan kepada pengiraan kerugian ditolakkan dengan deductible. Jadi kita harus ingat seperti tadi bahawa deductible ni adalah nilai yang ditanggung sendiri oleh pemegang polisi. Seterusnya kita lihat situasi yang kedua, iaitu nilai yang diinsurankan kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Kita lihat situasi ini juga, itu nilai rumah RM600,000 ini. Co-insurans yang perlu dibeli adalah RM480,000. Tetapi kita lihat pada situasi kedua, nilai yang diinsurankan itu adalah kurang. Bermaksud pemilik rumah ini hanya mampu untuk mengambil insurans kurang daripada RM480,000. Contohnya, pemilik hanya mengambil RM200,000 untuk insurans. Jadi untuk mendapatkan pampasan, kita akan gunakan rumus ini, iaitu insurans yang dibeli, contohnya tadi RM200,000, dibahagikan dengan insurans yang harus dibeli, iaitu RM480,000, terdarabkan dengan jumlah kerugian dan ditolakkan dengan deductible. Ini adalah situasi yang kedua. Dan terlihat situasi yang terakhir, iaitu situasi yang ketiga, iaitu mengalami kerugian menyeluruh. Kerugian menyeluruh ini bermaksud sebuah rumah ini berlaku total loss dalam bahasa Inggerisnya, ataupun berlakunya kemusnahan menyeluruh. Tidak boleh lagi untuk dibaiki. Contohnya seperti kebakaran 100% ataupun berlakunya runtuhan 100%. Jadi, pampasan yang boleh diterima oleh pemegang insurans adalah bersamaan dengan nilai insurans yang dibeli dan ditolakkan dengan deductible. Kalau dia beli secara keseluruhan 80%, iaitu RM480,000, maka kita akan tolak dengan deductible RM2,000. Kalau dibeli hanya RM200,000, kita ambil RM200,000 dan ditolakkan dengan deductible RM2,000. Jadi itulah jumlah pampasan yang diterima oleh pemegang polisi. Baiklah, bagi membolehkan kita melihat situasi-situasi ini, mari kita cuba contoh soalan. Iaitu soalan yang diambil daripada contoh 6 muka surat 88 buku teks. Dalam soalan ini, Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya, di mana nilai boleh insurans rumah itu adalah RM350,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peratusan co-insurans untuk menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM2,000. Soalan A, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail bagi rumahnya itu. Baiklah, bagi menjawab soalan ini, apa yang perlu kita tahu adalah berdasarkan kepada rumus-rumus yang kita belajar sebentar tadi ini. Kita akan menggunakan rumus-rumus ini. Yang pertamanya adalah jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus kita yang pertama ini, iaitu jumlah insurans yang harus dibeli bersamaan dengan peratus co-insurans dan didarabkan dengan nilai boleh insurans harta, iaitu 80% didarabkan dengan RM350,000. Maka nilainya adalah sebanyak RM280,000, iaitu jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail. Seterusnya, kita lihat soalan B. Rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran
dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM25,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Ismail jika dia menginsurankan rumahnya, 1 Roman, pada jumlah insurans yang harus dibelinya. Jadi kita lihat pada jumlah insurans yang harus dibeli iaitu jawapan pada bahagian A sebentar tadi, iaitu RM280,000 bersamaan dengan 80% nilai rumah semasanya. Maka di sini kita akan menggunakan rumus pada situasi yang pertama, iaitu nilai yang diinsurankan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Jadi di sini pampasannya sama dengan kerugian tolak dengan deductible. Jadi kerugian di sini adalah RM25,000 dan deductible RM2,000. Jadi kita hanya tolak saja dan jawapannya adalah sebanyak RM23,000. Iaitu nilai pampasan yang akan diterima oleh Encik Ismail apabila ia membeli insurans pada nilai yang harus dibeli, iaitu 80% nilai rumah. Seterusnya kita lihat B2 Roman dengan jumlah RM150,000. Seterusnya, hitung nilai penalti co-insurance. Baiklah, kali ini untuk situasi B2 Roman ini, Encik Ismail hanya membeli insurans pada RM150,000 sahaja. Jadi di sini kita dapati bahawa nilai yang diinsurankan itu adalah kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Kita akan gunakan rumus pada situasi yang kedua, iaitu nilai pampasannya sama dengan insurans yang dibeli dibahagikan dengan insurans yang harus dibeli darab dengan kerugian tolak dengan deductible. Jadi di sini insurans yang dibeli adalah RM150,000 bahagi dengan insurans yang harus dibeli iaitu 80% nilai rumahnya RM280,000 didarabkan dengan jumlah kerugian RM25,000 ini kemudian ditolakkan dengan deductible. Jadi jumlah pampasannya adalah sebanyak RM11,392,86. Ini adalah jumlah yang perlu dibayar oleh syarikat insurans kepada Encik Ismail. Jadi dalam masa yang sama, di sini hitung nilai penalti co-insurance. Maksud penalti co-insurance di sini adalah nilai selebihnya. Kerana ruginya adalah RM25,000. Jadi syarikat insurans hanya membayar RM11,392,86. Jadi masih ada baki. Jadi baki itulah yang dinamakan sebagai penalti co-insurance, iaitu yang perlu dibayar sendiri oleh Encik Ismail. Jadi kita tolak saja. Penalti sama dengan RM25,000 tolak dengan RM11,392,86. Maka nilainya adalah RM11,607,14. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan C. Rumah Encik Ismail telah mengalami kerugian menyeluruh ataupun total loss sudah tadi. Musnah keseluruhannya. Jika dia menginsurankan rumahnya dengan jumlah RM200,000, hitung bayaran pampasan yang diterimanya. Baiklah, dalam situasi ini, kita akan menggunakan rumus pada situasi yang ketiga, iaitu Encik Ismail mengalami kerugian menyeluruh, di mana nilai pampasannya bersamaan dengan insurans yang dibeli tolak dengan deductible. Dan di sini insurans yang dibeli adalah RM200,000, kita tolak dengan deductible RM2,000. Maka jumlah pampasan yang bakal diterima oleh Encik Ismail adalah sebanyak RM198,000. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Bagi menguji pemahaman tentang deductible dan co-insurance, bolehlah menjawab latih ekstensif muka surat 92 sehingga 98, soalan bernombor 8 sehingga 11 di dalam buku teks. Sekian, terima kasih, jumpa lagi dan selamat belajar.